Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 3 yang cikgu kasih sekalian. Okey, pertama sekali cikgu doakan agar semuanya sihat, ya, semuanya sihat bersama keluarga di rumah. Okey. Memandangkan kita masih berada dalam situasi COVID-19, pandemik COVID-19. Duduk di rumah, PKP, PKPD, ada yang PKPB, tapi cikgu PKP. Dekat Selangor, tak boleh buat apa lah. Kita punya bilangan kes terlalu banyak. Jadi nak tak nak kita kena stay safe, ikut SOP, duduk kat rumah. Okay, jaga kesihatan, makan vitamin, minum air masam-masam sikit, air lemon. Okey. Jadi bagi meneruskan sesi PDPR kita bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan pada kali ini. Okey, murid, kita akan belajar di tajuk bijak bertindak. Okey, bijak bertindak. Okey, murid, kamu boleh rujuk pada buku teks PJPK kamu, muka surat 87. Okey, ni dia muka surat 87. Okey, nampak? Bijak bertindak tajuk dia. Okey, satu muka surat je. Elakkan diri kamu daripada situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Sebelum ni kita belajar berkenaan apa? Waspada selalu. Berhati-hati kan? Okey, maksudnya kita kena berhati-hatilah. Kita akan ada di sekeliling kita ancaman. Ingat lagi tak? Minggu lepas. Minggu lepas pula. Sebelum ni ya. Jadi hari ini kita belajar berkenaan dengan tindakan. Tindakan apa yang perlu kita buat untuk memastikan kita terselamat daripada ancaman di sekeliling kita. Okey, nampak? Okey, cikgu tak terangkan daripada muka surat ni. Kita belajar ikut slide yang cikgu sediakan. Okey, jadi daripada muka surat ni, apa yang kita nak belajar ialah cara-cara. Cara-cara apa? Menjaga keselamatan diri. Menjaga keselamatan diri di mana? Di tempat awam. Ingat di tempat awam. Kena faham Right. Cikgu buat ulang kaji sekejap daripada sebelum ini Apakah itu ancaman sekeliling? Ancaman sekeliling. Apa tu sekeliling? Sekeliling kita ada ancaman. Apa tu ancaman sekeliling? Keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Nampak? Maksud dia apa? Di sekeliling kita, keadaan sekeliling kita yang boleh membahayakan kita. Tak kira lah kalau di rumah. Di rumah selamat tak? Ada orang kata selamat, betul lah selamat. Tapi kalau salah cara, tangan basah, lepas mandi tangan basah, tutup Swiss, tangan basah tu, boleh tak tutup Swiss dengan tangan basah? Tak boleh kan? Bahaya sebab apa? Boleh short, boleh berlaku short litar pintas, ataupun short lah, kita boleh kena renjatan, renjatan elektrik. Nampak? Bahaya kan? Itu bahayalah tu. Keadaan persekitaran yang boleh membahayakan kita. Ataupun main Swiss, nak charge handphone kan, nak main PUBG lah, nak main TikTok lah, nak main Facebook lah, Instagram, bateri dah habis dah. Pergi ke Swiss, cabut, tak tutup Swiss, cabut pasang suka hati je. Bahaya tak? Bahaya. Kena faham Itu maksud dia ancaman sekeliling. Jadi pada kali ini konteks kita ialah tempat awam. Ancaman sekeliling kita ada banyak. Rumah, kat sekolah, kat kedai, kat rumah pakcik, rumah makcik, rumah nenek. Tapi hari ini kita nak tahu cara-cara menjaga keselamatan diri di tempat awam. Jadi, apakah itu tempat awam? Tempat awam. Tempat awam ni maksudnya tempat yang semua orang, semua manusia lah, semua orang boleh guna, boleh pergi, boleh guna. Faham tak?
Okey, contoh yang paling mudah. Taman permainan. Taman permainan. Siapa yang boleh main kat taman permainan? Kamu sahaja ke? Ataupun orang di sebelah rumah sahaja ke? Bukan. Taman permainan adalah tempat awam. Sesiapa pun boleh datang dan bermain. Boleh guna taman permainan tu. Okey. Tempat jogging. Tempat jogging kadang-kadang ada kawasan tu dia sediakan tempat jogging. Tempat awam tak tu? Kalau petang kamu datang sebelum PKP, sebelum zaman tak ada COVID. Datang petang-petang tengok ramai orang datang tu tak, berlari, jogging. Tak kenal pun. Ramai semua datang. Datang orang ni, makcik semua datang Siap datang duduk ambil gambar kan. Ada yang berlari, ada yang main basikal. Itu tempat awam. Semua orang boleh guna. Semua orang boleh pakai. Okey, faham Itu maksud dia tempat awam. Okey. Rumah kamu. Yang kamu duduk sekarang ni, rumah kamu ni tempat awam tak? Cuba fikir. Bukan Kalau rumah adalah tempat awam, maksudnya rumah cikgu duduk sekarang ni kejap lagi ada orang datang. Suka je masuk. Orang lain tak masuk. Tiba-tiba ada makcik kantin datang. Tiba-tiba ada cikgu ni datang. Kamu datang, suka datang, duduk makan, mandi, balik. Nampak? Itu maksud dia rumah tempat awam. Tapi rumah cikgu tak boleh lah. Itu rumah cikgu, bukan tempat awam kena faham tempat yang sendiri bukan tempat awam. Tempat awam, tempat yang semua orang boleh guna, semua orang boleh pakai, boleh datang. Okey. Alright. Jadi kita tengok apakah contoh-contoh tempat awam yang biasanya yang kamu akan lalui, datang. Okey Yang biasa dengan kamu. Tu dia. Yang pertama, taman permainan. Okey, cikgu dah sebut tadi, taman permainan adalah tempat awam. Okey, itu yang pertama. Perhentian bas. Okey, kat depan sekolah. Biasa kat depan sekolah ada perhentian bas kan? Siapa boleh jaga? Siapa boleh jaga pula? Siapa boleh tunggu kat perhentian bas tu? Adakah murid-murid sekolah di depan sekolah tu sahaja yang boleh tunggu? Boleh tak orang lain datang, duduk, menunggu? Boleh tak? Boleh, sebab dia adalah tempat awam. Perhentian bas adalah tempat awam. Okey? Alright. Sekolah. Sekolah juga adalah tempat awam. Kena faham semua orang boleh datang sekolah. Sesiapa boleh datang sekolah. Okey, tak ada masalah. Semua orang boleh belajar di sekolah. Bukan kamu seorang, orang lain pun boleh. Tempat awam. Tapi kalau orang besar boleh tak datang? Boleh lah datang, tak ada masalah. Tapi kena jumpa guard, pergi pejabat. Apa urusan dia kat sekolah, untuk apa. Macam kamu datang sekolah, belajar. Jadi semua kanak-kanak boleh datang ke sekolah untuk belajar. Tempat awam. Alright. Jalan raya. Nampak? Kamu pun biasa berhadapan. Biasa dengan jalan raya. Okey? Jalan raya adalah tempat awam. Sesiapa boleh lalu. Kat jalan raya tu. Tak ada masalah. Lori sampah ke. Orang yang jual tonggas ke. Tonggas. Ataupun besi buruk. Nampak? Okey, jalan raya adalah tempat awam. Walaupun di depan rumah kamu. Okey, walaupun yang duduk rumah teres ke, rumah banglo ke, rumah tu rumah kamu. Tapi depan tu adalah jalan raya kan. Jalan raya tu adalah tempat awam. Sesiapa boleh lalu. Alright. Okey. Pasar raya kedai. Betul lah. Speedmart, Tesco, Giant, 7-Eleven, kedai runcit. Tempat awam lah tu. Semua orang boleh datang. Semua orang boleh datang bukan semua orang boleh datang ambil barang balik. Tak boleh lah. Ambil barang, beli, bayar, baru balik lah. Maksud dia adalah tempat awam Okey. Luar kawasan perumahan. Macam cikgu sebut tadi lah. Okey, macam jalan raya tadi tu mungkin jalan raya yang besar lah. Jalan yang besar di kawasan perumahan. Ni luar kawasan perumahan. Luar kawasan rumah kamu. Luar pagar. Okey. Kalau yang rumah banglo ke, rumah teres ke. Okey. Luar pagar itu adalah kawasan awam. Kena faham Kalau kawasan kampung rumah kampung dia ada pagar, dia ada kawasan dia. Luar kawasan itu adalah kawasan awam. Tapi kalau rumah orang lain lah. Okey. Okey, faham Jadi ada banyak lagi tempat awam
panggung wayang, semua orang boleh datang kan, betul tak? Kedai dobi. Okey. Jadi cikgu hanya senaraikan ada 6 sahaja tempat awam yang mungkin lah bagi cikgu biasalah. Bagi kamu lah yang biasa bagi kamu murid-murid tahun 3. Okey. Jadi menjaga keselamatan diri di tempat awam. Okey, jadi cikgu nak ulang lagi sekali. Topik kita pada kali ini ialah bertindak. Bijak bertindak. Maksudnya kita nak tahu langkah-langkah, apakah cara-cara untuk menjaga keselamatan diri kita di tempat awam. Okey. Yang pertama, atas cikgu ni, taman permainan. Alright. Jadi apakah langkah-langkah dia? Yang pertama, ajak ahli keluarga atau kawan-kawan bermain bersama. Betul. Janganlah pergi seseorang. Okey, kita kena cikgu tak yakin lah, janganlah. Jangan pergi taman seseorang. Bahaya seloknya pergi ajak ahli keluarga, abang, kakak ke, adik ke. Kalau mereka tak nak main, ajakkan kawan. Okey. Tapi zaman sekarang, zaman pandemik kan, COVID, SOP kan, tak boleh main lah kat taman. Tapi kalau dah boleh main, ajak adik-beradik. Jangan ajak kawan lagi. Ajak kawan boleh pakai mask. Pakai mask Okey. Ingat jangan main seseorang. Ikut waktu lah. Janganlah ada orang pergi main kat taman permainan pukul 1 tengah hari, pukul 11 pagi. Biasa main taman permainan ni pukul apa? Petang kan? Pukul 4, pukul 5, 5 petang, 6 petang. Selepas asar kan? Selepas solat asar. Boleh lah main. Jangan main pagi lah. Pagi tak ada orang kan? Jadi itu bahaya. Kamu datang seseorang, bahaya. Takut ada berlaku kes penculikan. Jangan. Alright. Okey. Jangan menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Apa cikgu dah sebut dah. Kalau main seseorang, tiba-tiba ada orang datang dekat kamu. Kamu tak kenal orang tu. Tak kenal. Tiba-tiba dia sembang kamu. Dia ajak ajak naik motor jalan-jalan ke, ataupun dia nak bagi hadiah aiskrim ke, coklat ke. Jangan terima. Ingat, jangan terima. Balik terus. Okey? Balik terus rumah. Jadi sebab itulah cikgu sebut, lagi elok tak payah pergi seseorang. Pergi dengan kawan-kawan ataupun ajak ahli keluarga. Ajak ayah ke. Kalau ayah free kan, mak ke, abang kakak tak ada kerja ajak mereka teman. Okey? Ini demi keselamatan kamu. Nampak? Baru sebut tadi kan, pergi bermain di waktu yang sesuai dan ada ramai orang. Janganlah pergi waktu yang tak sesuai kan. Cikgu sebut tadi kan, tengah hari jangan. Tengah hari pergi mana ada orang, kamu seorang je pergi. Bahayalah. Pergi waktu yang ada ramai orang. Petang, okey? Pastikan ada pengawasan daripada ibu bapa. Betul. Okey, kalau dia tak ada adik-beradik ke, ataupun abang sibuk, kakak sibuk ke, main petang, ajaklah ayah ke kan. Mak selalu biasa mak-mak je, cikgu nampak. Bawa duduk tengok. Kadang-kadang ayah ada juga. Yang teman tengok anak dia main macam mana. Pengawasan ibu bapa. Lagi bagus, tu lagi bagus. Alright. Okey. Cara-cara menjaga keselamatan diri di luar kawasan perumahan, luar pagar. Kalau rumah di apartmen ataupun rumah pangsa, rumah kondo dia luar pagar, luar pintu rumah dia. Luar pintu tu kawasan awam lah. Okey tapi kalau yang rumah teres, luar pagar dia lah yang besar tu, jalan raya. Itu luar kawasan perumahan. Berjalan secara berkumpulan bersama ahli keluarga atau kawan-kawan sekiranya melalui tempat yang sunyi. Betul lah. Luar kawasan perumahan nak pergi belakang rumah kan, ataupun nak pergi rumah kawan, shortcut jalan belakang. Jalan belakang selalu sebut jalan belakang jangan shortcut. Jangan jalan seorang-seorang. Jalan secara berkumpulan. Ajaklah siapa-siapa, ahli keluarga, teman ke. Okey. Ajakkan kawan ke. Okey, faham Jangan jalan seorang-seorang. Sebab ada momok. Bukan momok, bahayalah, kita risau keselamatan. Takut ada orang yang tidak dikenali. Nampak elakkan. Elakkan berjalan di tempat yang sunyi. Dah sebut dah, elakkan. Kalau boleh elakkan. Bukan kalau boleh, elakkan lah. Kenapa dah lalu jalan tempat yang sunyi kan? Nak pergi rumah kawan, jalan jauh, ikut jalan luar lah.
Okey, tapi janganlah pergi rumah kawan tengah hari. Tengah hari semua orang duduk dalam rumah. Waktu petang-petang kan ramai orang keluar rumah, duduk sembang-sembang, siram pokok bunga. Jalan naik basikal. Boleh lah. Okey, jangan pergi waktu yang tak sesuai. Jangan lalu tempat yang sunyi. Okey, ingat. Jangan menerima pemberian orang yang tidak dikenali. Sama juga macam tadi. Kamu jalan seseorang, tiba-tiba nampak ada satu mamat lepak. Lagi sekali sembang-sembang kamu. Jangan. Tu bahaya. Elakkan. Dia bagi barang pun jangan ambil. Okey? Orang yang tidak dikenali. Kita faham orang yang kamu tak kenal. Kalau kenal lain cerita. Kalau kenal jiran ke, kalau kenal kawan, tak kisah, tak ada masalah lagi. Yang ni yang kamu tak kenal langsung. Faham Kalau ada kereta berhenti tepi kamu ke, adik. Mai tumpang, pakcik tumpang hantar ke rumah kawan. Kamu tak kenal. Jadi jangan tumpang. Faham Jangan tumpang orang yang kamu tak kenal. Okey. Panggil ibu bapa atau abang kakak sekiranya ada orang yang tidak dikenali datang ke rumah. Senang itu je. Zaman sekarang PKP kan. Siapa yang selalu datang rumah yang kamu tak kenal? Orang yang datang post barang kan. Ada orang JNT. Orang apa lagi? Post laju. Sebab apa? Beli barang Shopee, Lazada. Betul tak? Beli barang online. Mak ayah beli barang online. Adik-beradik kamu kan. Kamu duduk kat depan rumah, main apa, main bola ke, basikal. Ada orang datang. Nak selamat, cepat-cepat panggil mak ayah. Biar mak ayah, abang kakak kamu yang berjumpa dengan orang itu. Okey? Bukan kita risau, takut dengan orang tu. Bukan takut. Kita nak memastikan keselamatan diri kita terjamin. Nak selamat, pergilah jumpa kakak, abang ke, panggil mak ayah. Mak ayah, mak JNT datang. Ayah, pos laju datang. Macam tu Ayah, stealing datang. Macam itulah. Alright, seterusnya perhentian bas. Tempat awam cikgu sebut tadi perhentian bas. Okey, yang pertama, jangan duduk menunggu secara bersorangan. Jangan. Okey, cikgu faham kadang-kadang dulu balik sekolah. Okey. Kawan-kawan semua dah balik dah. Mungkin dia balik dengan mak atau ayah dia kan. Mak ayah dia sibuk, lambat kerja, terlupa lambat sikit datang, tinggallah kamu seorang. Jangan duduk seseorang. Dekat perhentian bas, bahaya takut ada orang datang, orang akan sembang-sembang macam biasa, mempelawa kamu, ngajak kamu, jom pakcik hantar balik. Jangan. Orang yang tidak dikenali Kalau yang kamu kenal orang tu, makcik sebelah rumah, jiran, boleh lah, tak ada masalah. Okey, tapi kalau orang yang kamu tak kenal, jangan. Okey, faham Tapi kalau dah kau duduk seseorang juga, nak buat macam mana? Nak yang terbaik, pergi duduk dekat dengan pagar, berdekatan dengan guard sekolah. Okey. Ataupun tunggu di tempat yang ada ramai orang. Okey. Tapi kalau dah tak ada orang, tinggal kamu seorang juga. Di sekolah tu dah tak ada orang dah, semua dah balik. Duduklah dekat pagar yang dekat guard sekolah, biar guard tu ada. Guard memang ada dekat sekolah. Pakcik guard, pengawal keselamatan. Dia akan duduk tengok. Jangan duduk seseorang kat guard. Dekat guard pula dah. Dekat bus stop. Bus stop tu perhentian bas lah. Bus stop. Okey. Alright. Okey, jangan menerima perlawanan orang yang tidak dikenali. Macam cikgu sebut tadi, ada orang nak tumpang hantar balik, naik motor datang naik kereta, naik van. Jangan Alright. Okey, seterusnya, menjaga keselamatan diri di tempat awam, sekolah. Sekolah pun ada kena jaga keselamatan diri. Apa dia? Lapor kepada guru sekiranya berlaku pembulian. Nampak? Bully. Yang ni salah satu benda yang tak baik bagi cikgu Benda yang tak baik. Bully di sekolah adalah benda yang tak baik. Okey, bagi cikgu, bully memang benda yang tak baik Kalau apa-apa berlaku, ada kes bully, kamu berhadapan dengan kes bully, ada budak kat tandas tunggu lalu ke, okey, duit, bagi singgit, baru boleh masuk tandas. Lapor terus kat cikgu, kat guru kelas ke, guru yang dalam kelas kamu masa itu ke. Kalau tak ada guru kan, beritahulah mana guru yang ada. Guru disiplin ke. Okey, tak ada masalah. Sebab ini memang kes disiplin yang berat kat sekolah, tak boleh ada kes bully. Faham Elakkan. Tapi kalau kamu yang bully orang, macam mana pula? Tu kan kamu nak report kan? Jangan, kamu pun juga tak boleh terlibat dalam kes bully. Benda tak baik nanti report polis, boleh datang tangkap kamu orang. Jangan suka-suka bully orang. Okey, tapi kalau kamu dibuli,
laporkan kepada guru. Okey, itu yang pertama. Beritahu ibu bapa. Senang. Kalau ada berlaku apa-apa kat sekolah kan, benda yang nak beritahu cikgu pun cikgu sibuk, tak ada cikgu kan, beritahulah kat mak ayah. Senang cerita. Mak, kena bully lah mak. Ada budak pau saya. Beritahulah mak, tak ada masalah. Okey? Itu keselamatan diri. Okey, selain tu ada lagi tak? Ada lagi. Elakkan membuat perkara yang boleh membuatkan orang lain tersinggung. Elakkan membuat perkara yang boleh membuatkan orang lain marah. Jadi kau tak nak ada bully ni, jangan buat orang marah. Tu orang nak gaduh. Jangan, tak baik. Kita kena saling hormat, menghormati dengan orang lain. Okey, bahasa mulut, bahasa kita kena manis, kena baik, kena beradab, kena sopan bila bercakap. Okey, jangan suka kutuk-mengutuk. Itu benda-benda tak baik. Faham Cikgu tahu. Darjah 3 ni kat sekolah suka sangat mengejek orang kan. Jangan mengejek, tak baik. Okey, mulai hari ni ingat, tanam kat diri. Saya selepas PKP ni datang sekolah, saya nak jadi murid yang paling baik. Tak nak ejek-ejek orang. Kalau saya ejek orang akan tersinggung, orang akan marah dengan saya. Maka bully berlaku. Nampak? Jangan okey. Yang cikgu sebut tadi sekolah kan. Selain daripada tu adalah cara lain. Macam main kat tangga kan. Murid-murid suka berlari kat tangga. Jangan. Jangan lari tangga, lompat-lompat tangga. Jangan suka boleh lari kat longkang. Jangan. Bahaya. Tu bahaya. Okay, jaga keselamatan diri kamu di sekolah. Okay, sekolah pun bahaya juga sebenarnya. Alright. Okay, seterusnya atas cikgu ni. Pasar raya dan kedai. Cara-cara nak menjaga keselamatan diri di tempat awam. Di pasar raya, kedai. Speedmart, Tesco, Giant, 7-Eleven. Okey, apa dia yang pertama? Jangan jalan atau pergi secara berseorangan. Jangan pergi sorang-sorang. Pergi ramai-ramai. Ramai-ramai. Dan PKP ni duduk rumah lah nak pergi macam mana kan? Duduk rumah, jangan keluar mana-mana. Tapi kalau seandainya dah dibenarkan untuk pergi ke kedai, ajaklah abang ataupun kakak ataupun ayah pergi sama-sama. Okey? Ataupun dengan kawan. Jangan pergi sorang-sorang. Okey, nak pergi Tesco seorang. Jangan. Okey, pergi dengan keluarga. Faham Jangan terima pelawaan pemberian orang yang tidak dikenali. Sama juga. Jalan kat Tesco sorang-sorang. Okey, mak ayah dah pergi berjalan dekat bahagian buah-buahan. Kamu tengok kat mainan kan? Kat mainan. Punya lama kat mainan. Lupa. Syok tengok robot-robot dah, Lego. Kamu seorang, mak ayah dah pergi dah. Tu bahaya tu. Tu maksudnya kamu berserangan, bahaya. Tiba-tiba ada orang datang dekat kamu, orang yang tidak dikenali. Nampak? Sembang kamu, ajak kamu nak belikan barang. Apa? Adik nak barang ke? Mai abang belikan. Jangan. Okey? Sebab tu cikgu cakap jangan jalan seorang kat kedai. Walaupun kat Tesco, Tesco besar kan? Giant besar kan? Ikut mak ayah jalan sini, ikut je. Faham Kalau tengok mainan, tengok kejap. Tapi kalau ayah marah lah, asyik beli mainan je kan. Ayah jalan, ikut ayah. Jangan degil. Jangan degil. Tak pujuk-pujuk lah ayah best lah mainan ni. Ayah handsome lah. Puju-puju ayah, mana tahu dapat mainan. Alright. Beritahu ibu bapa jika ingin ke kedai. Kalau nak pergi seseorang biasalah kat rumah-rumah kan ada jual aiskrim Malaysia, aiskrim satu Malaysia, cendol, ais kepal. Beritahu kat mak ayah. Okey, beritahu kat mak ayah nak pergi ke sana. Jangan tiba-tiba keluar rumah pergi seseorang. Jangan. Beritahu mak ayah dulu. Biar mak ayah kamu tahu kamu ke mana. Tetapi seeloknya pergi bersama ahli keluarga yang lain. Okey? Jangan pergi seseorang. Itu maksud cikgu sekarang ni. Jangan suka, mak saya nak pergi kedai mak tengah masak kamu jerit je, mak bukan dengar apa pun. Lepas tu kamu belah. Janganlah. Pergi jumpa mak saya nak pergi kedai, nak pergi ke kedai seseorang boleh mak? Nak beli aiskrim. Kalau mak cakap tak boleh lah. Okey? Cuba ajak abang. Saya pergi dengan abang pergi kedai boleh mak? Kalau mak kata okey on. Kalau tak on duduk rumah baca buku. Okey, faham Menjaga keselamatan diri di pasar raya atau kedai. Okey, seterusnya sebaiknya pergi kedai bersama pengawasan orang yang dewasa. Betul lah. Cikgu sebut tadi kan. Jangan pergi seorang. Pergi dengan abang, dengan kakak, ayah, mak. Jangan pergi seorang. Tak boleh. Faham Bukan tak boleh. Kecil lagi. Dah besar tak apa. Okey.
Okey, seterusnya atas. Menjaga keselamatan diri di mana? Di jalan raya. Jalan raya. Okey, yang pertama, berjalan secara berkumpulan bersama rakan-rakan sekiranya melalui tempat sunyi. Betul. Jalan raya kan depan rumah kita sebut jalan raya. Kat sekolah, jangan jalan tempat sunyi. Jalan secara berkumpulan dengan kawan, adik-beradik. Okey, faham Jangan terima pelawaan pemberian orang yang tidak dikenali. Macam cikgu sebut tadi juga. Jalan, ada kereta datang, jemput kamu, nak hantar balik, nak bawa ke sana sini, nak bagi kamu hadiah. Jangan terima. Benda sama juga cikgu sebut ni. Betul tak? Okey. Ini yang paling utama. Patuhi peraturan keselamatan di jalan raya. Betul lah. Janganlah kamu berjalan di tengah jalan raya. Ataupun main basikal kat tengah jalan kan. Kayu kat tengah jalan laju. Buat wheelie. Ini cikgu paling pantang. Paling pantang. Yang naik basikal ni pergi sekolah kan. Dia bawa laju, buat wheelie, main kat tengah. Main cari racing kawan. Ni kenapa? Kenapa boleh berlaku ni? Jangan. Okey, patuhi peraturan keselamatan jalan raya. Sebab apa? Malang tidak berbau. Apa-apa boleh berlaku. Kemalangan, nampak? Kita tak tahu bawa laju, terlanggar batu, jatuh, terpeleot, masuk longkang. Jangan, bahaya. Okey, sila patuhi peraturan keselamatan di jalan raya. Alright. Alhamdulillah. Maka selesailah juga pembelajaran kita pada kali ini. Okey? Jadi ingat bijak bertindak, dia menerangkan berkenaan apa? Cara-cara, langkah-langkah bagaimana nak menjaga keselamatan diri di tempat awam. Okey, tempat awam cikgu dah sebut tadi apa itu tempat awam. Contoh-contoh tempat awam. Okey, lepas tu cikgu ceritakan apakah langkah-langkah dia. Nak elakkan demi menjaga keselamatan diri kamu di tempat awam. Okey, ada banyak lagi tempat awam tapi yang cikgu terangkan ni yang biasa dengan kamu lah. Cikgu tak nak sebut lah panggung wayang. Semua tu, panggung wayang bukan kamu pergi seorang dengan mak ayah kan. Ini yang biasa kamu berdepan seorang ke, berdua ke. Okey. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu pada kali ini. Tak ada apa-apa tugasan lah. Okay, cukup lah bagi rehat kejap Sebab sebelum ni dah ada tugasan yang tajuk waspada selalu. Minggu ni relax sikit. Okey. Cikgu doakan agar kamu semua bergembira di rumah. Okey, teruskan pembelajaran PDPR kamu. Okey, sehinggalah kita boleh masuk ke sekolah semula. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.